Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tentang tajuk Sumbangan Tamadun Melayu di Malaysia. Sumbangan seni muzik ialah seni lagu dan muzik. Dalam pengaruh ini lebih dikenali sebagai nasyid, kasidah, sajak, gurindam, syair, selokar dan pantun. Antara alat muzik yang dibawa dari Asia Barat yang mendapat tempat dalam muzik tempatan seperti rebana, kompang, kecapi, seruling, gambus, gambang dan gong. Dari aspek peralatan, muzik yang diperkenalkan menjadi amalan masyarakat Melayu turut dipengaruhi oleh nilai Islam dan peralatan tersebut dibawa dari luar alam Melayu seperti Asia Barat. Muzik ini bercorak dakwah di samping seni kata dan antonasinya dalam bentuk meningkatkan imej dan kepribadian diri terhadap nilai-nilai mulia. Amalan-amalan harian muzik tradisional Melayu yang popular menyumbang kepada penyuburan semangat kemanusiaan melalui isi kandungan muzik, gaya estetik, lirik lagu yang dapat menyuarakan isu-isu keadilan sosial maupun aktiviti-aktiviti kreatif yang penting untuk kemakmuran masyarakat di Malaysia. Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan muzik mampu merantasi batasan etnik di dalam konteks negara Malaysia. Muzik tradisional Melayu yang popular dapat menyemarakkan kesedaran sosial tentang kepentingan integrasi di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Seterusnya, saya Syarmadi anak perempuan Kekandan akan membentangkan seni tari. Seni tari merupakan gerak indah dan berirama. Gerak merupakan unsur utama dan bentuk spontan dari kehendak di dalam jiwa. Gerak tari biasanya berdasarkan pengalaman hidup setiap hari. Seni tari yang dapat dilihat wujud hasil daripada pengaruh tamadun Melayu ialah tarian dan tarian tradisional seperti tarian zapin, tarian inang dan sebagainya. Tarian-tarian ini melambangkan kelembutan dan kebudayaan orang Melayu, dan tarian inang kebanyakan dipersembahkan dalam majlis-majlis keramaian dan perkahwinan. Tarian zapin pula merupakan tarian seni warisan negeri Johor. Tarian zapin merupakan tarian yang terkenal di negeri Johor dan perkataan zapin berasal daripada al-zafan iaitu gerak kaki. Mengikut sejarah tarian ini, pada mulanya adalah sebagai tarian hiburan di istana yang dibawa dari Hadramaut, Yaman Selatan oleh pedagang Arab pada abad ke-13 yang bertujuan digunakan amalan bersikir untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. Kini tarian zapin masih lagi dipersembahkan dalam majlis formal dan tidak formal. Sebagai contoh, majlis perkahwinan, majlis perasmian dan sebagainya. Tambahan pula, tarian Mak Yong merupakan sejenis tarian Melayu tradisional. Drama tari Mak Yong ini merupakan sebagai suatu bentuk drama tari Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan muzik vokal, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Dicipta untuk menghiburkan kerabat diraja khususnya dari golongan selatan Thailand. Tarian ini juga menggabungkan drama romantis, tarian dan nyanyian dengan gaya menawan yang mengisahkan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu. Selepas orang-orang kampung selesai menuai padi di bendang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan iaitu seni bina. Seperti yang kalian tahu, seni bina bermaksud bidang seni untuk mendirikan bangunan reka bentuk reka letak yang dibina oleh manusia. Bangunan Islam ini boleh dilihat pada masjid dan beberapa bangunan bercorak Islam dengan mempunyai beberapa ciri-ciri tertentu. Dari sudut sejarah, seni Islam dapat dilihat dengan pembinaan Masjid Quba pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita beralih kepada slide yang seterusnya,
Seni ukiran Islam dapat dilihat pada seni ukiran-ukiran batu nisan di kawasan perkuburan orang-orang Melayu ataupun orang-orang Islam. Di sini kita dapat lihat bahawa selain daripada masjid, kita juga boleh lihat terdapat seni ukir pada batu-batu nisan di kawasan perkuburan orang Islam. Seterusnya kita beralih kepada seni lukisan. Seni lukisan ia bercorak benda yang tidak menyawa dan menjadi asas kepada seni lukis orang Melayu. Hal ini kerana Islam tidak membenarkan lukisan corak haiwan ataupun benda menyawa. Seterusnya ialah masyarakat Melayu melihat alam semula jadi sebagai sumber ilham dalam menghasilkan karya lukisan. Seterusnya, motif geometri juga turut menjadi objek dalam karya orang Melayu. Baiklah, kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu ciri-ciri. Dalam seni bina Islam terdapat ciri-ciri seperti yang terdapat di dalam masjid. Antaranya ialah binaan yang kukuh, selamat dan tahan lama. Seterusnya, ia berunsurkan luahan perasaan, hening dan aman. Dan seterusnya, ia mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat. Yang keempat, terdapat ruang memisahkan lelaki dan juga perempuan. Dan yang terakhir iaitu reka bentuk yang sesuai dengan iklim setempat. Seterusnya, kita beralih pada pembinaan menara mihrab dan mimbar. Dari segi mihrab, ia berfungsi sebagai penanda arah kiblat yang menjadi satu daripada elemen terpenting di dalam sesebuah masjid. Seterusnya, menara ini dibina dalam bentuk tirus dan memuncak tinggi. Ia bertujuan untuk memastikan laungan azan didengari dari jarak yang jauh. Dan yang terakhir iaitu mimbar. Ia digunakan oleh imam untuk membaca khutbah ataupun syarahan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Tamadun Melayu juga telah memberikan sumbangan dalam bahasa, kesenian dan sastra. Sastra Melayu juga terbahagi kepada dua, iaitu sastra lisan, cerita dan bukan cerita, dan sastra tulisan. Menurut Boas, sastra lisan boleh diibaratkan sebagai autobiografi yang mengisahkan tentang riwayat sesuatu masyarakat. Sastra lisan merupakan cerita yang membawa kepada kisah-kisah lampau seperti perimpu lara, mitos, legenda, cerita-cerita binatang dan sebagainya. Manakala sastra lisan bukan cerita pula adalah dalam bentuk pantun, peribahasa dan mantra. Penyebar-penyebar agama Islam telah menambahkan lagi kekayaan ragam sastra Melayu untuk memperkenalkan cerita-cerita dan hikayat-hikayat berunsur Islam bagi menggantikan cerita-cerita dan hikayat-hikayat berunsur Hindu. Antara cerita dan hikayat berunsur Islam ialah hikayat mujizat Nabi, hikayat Nabi bercukur dan hikayat Nabi Mi'raj. Selain itu, terdapat juga pengaruh Islam dalam puisi Melayu. Winstead dan Muhammad Naqib Al-Attas berpendapat bahawa syair pertama dihasilkan oleh Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan seorang penulis prosa dan puisi yang pertama dalam bidang kesusasteraan sufi. Selain itu, terdapat juga puisi yang berasal dari sumber Islam seperti ghazal, masnawi, nazam, rubai dan kitaan. Menurut Ali Shahbana, semua bentuk puisi ini berasal dari Arab dan Parsi. Masnawi digunakan untuk memuji kaum-kaum bangsawan ataupun untuk tujuan masing-masing. Manakala, rubai pula berunsurkan tema sufi dan falsafah Islam yang berbentuk pantun ataupun sajak. Akhir sekali, saya akan menceritakan tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, kerajaan di sistem pemerintahan menjadi tunggak sebuah masyarakat dan memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun.
Yang kedua, sesetengah kerajaan Melayu mengisytiharkan kerajaan dan pemerintahan mereka sebagai kesultanan seperti yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, ini sempena gelaran yang diguna pakai oleh jawatan pemerintah iaitu Sultan. Selain itu, perisytiharan ini juga sebagai menunjukkan bahawa sesebuah kerajaan Melayu tersebut berteras kepada ajaran Islam. Yang keempat, terdapat banyak kerajaan Melayu yang dibina oleh masyarakat Melayu dalam siri kegemilangan tamadun Melayu. Kerajaan-kerajaan ini dikenal di seluruh alam Melayu maupun di luar rantau ini. Senarai kerajaan yang pertama, Kerajaan Seribu Zaid Islam Palembang. Yang kedua, Kerajaan Samudera Pasai di Pasai, Aceh, Sumatera Utara. Yang ketiga, Kerajaan Melayu Melaka. Yang keempat, Kerajaan Islam Demak Banten Cirebon di Pulau Jawa. Yang kelima, Kerajaan Patani Selatan Thailand. Yang keenam, Kerajaan Buton Ternet di Sulawesi. Yang ketujuh, Kerajaan Melayu Johor Riau. Yang kelima, setiap kerajaan ini mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang berasaskan undang-undang Islam. Sistem pemerintahan yang diguna pakai ditulis pada naskah-naskah Melayu dan batu bersurat iaitu prasasti. Yang keenam, contohnya Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Kedua-duanya diguna pakai dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.